Hello guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video aku untuk kali ini. So, untuk video kali ini aku nak share kepada korang untuk episod kali ini, iaitu episod kisah seram di negeri Terengganu Darul Iman, iaitu negeri selepas negeri Kelantan yang aku dah beritahu kepada korang hari tu. Kalau korang belum tengok lagi video tu, kalau korang belum check, korang boleh tekan link dekat situ, pun korang boleh tekan link dekat bawah tu yang aku akan share nanti. So guys, untuk video kali ni aku nak share beberapa tempat yang ada yang dah familiar dengan dalam kehidupan kita, especially yang duduk di Terengganu. Kalau korang dah tahu tempat-tempat ni, aku just nak beritahu balik lah. Kalau siapa yang belum tahu lagi, korang boleh tengok video ni sampai habis. So guys, macam biasa, aku tidak akan bercakap melalui macam ni, tetapi aku akan bercakap melalui mic, dan aku akan baca sedikit artikel semasa, and then aku akan share juga gambar ataupun video berkenaan dengan tempat yang aku akan share nanti. So sekarang kalau korang tengok mic aku pun dah ok, so korang boleh dengar aku punya suara. So at least korang boleh dengar untuk penceritaan aku lah nanti. So guys, sebelum korang menonton video ni nanti, kalau siapa yang masuk ke channel ni ataupun siapa yang tertekan video ni, aku ucapkan selamat datang ke Nest Channel. Dan kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like, share, komen dan juga subscribe. Tekan juga butang loceng di sebelah butang subscribe untuk dapat video-video baru aku yang akan datang. So guys, tanpa membuang masa, jom kita saksikan video kisah seram berasal ataupun dari negeri Terengganu Darul Iman. So let's watch this video. Kisah yang pertama ingin saya ceritakan kepada anda semua ialah berkenaan dengan salah sebuah jalan yang menuju ke Dungun, Terengganu. Kisah seram yang bermula apabila salah sebuah keluarga yang bertolak dari Johor Bahru untuk pulang ke kampung isterinya di Kuala Terengganu. Tetapi saat ini, peristiwa ini tidak dapat dilupakan oleh beliau. Kata Ali, kejadian yang dialaminya berlaku 5 tahun lepas. Ketika itu cuti Aidil Adha. Ali sengaja memanjangkan waktu cutinya kerana tak mahu pulang dalam kesesakan jalan raya. Kebiasaannya, Ali memang lebih suka memandu jauh pada waktu malam. Cuaca lebih sejuk, nyaman dan juga lengang. Dia masih ingat, malam tu dah lebih 12:30 malam. Dalam kereta selain bereduk isterinya di sebelah, iaitu 2 anak yang tidur di bahagian belakang. Dia memandu dari Kuala Terengganu menuju ke Dungun. Ketika memandu, dari jauh dia nampak ada sebuah kereta ataupun sebuah kereta yang bergerak perlahan di hadapan. Rasanya kereta itu dipandu tak jauh dan tak laju sangat, lebih kurang 40 km sejam. Memang perlahan, walaupun jalan tu lurus dan lengang. Memandangkan kereta tu bawa secara perlahan, dia terus memecut dan motong kereta tersebut. Sempat Ali perhatikan kereta itu adalah sebuah Ford Laser sedan model lama berwarna kuning. Ali terus memecut dengan kelajuan 110 km sejam. Namun, lebih kurang 5 km kemudian, sekali lagi Ali membelahkan keretanya apabila ada sebuah kenderaan yang berada di belakang untuk memotongnya. Apabila hendak memotong, ada pula beberapa buah kereta dari arah bertentangan. Semasa berada di belakang kereta, dipendekkan cerita, dia dah rasa pelik bila bini dia tanya ataupun isterinya tanya, bukan kereta tu yang kita potong tadi? Dia pun hairan. Macam mana kereta yang kami potong tu, yang kereta tu perlahan tu boleh ada di depan kami semula? Saya cuba tak nak fikir bukan-bukan, saya anggap itu mungkin kereta lain jenis model yang sama, kata beliau. Apabila jalan sudah clear,
dia memotong dan potong semula kereta tersebut. Dan bila dia potong, dia dan isterinya sempat toleh sekilas untuk melihat siapa yang memandu, lelaki, perempuan ataupun orang tua. Namun sebalik melihat ke arah pemandu itu, mereka tergamam. Meremang bulu roma mereka dibuatnya kerana mereka ternampak ada ke pemandu yang pandu kereta tadi. Mereka terdiam. Kata isterinya, dia lihat pemandu itu berkain selubung putih yang berikat di bahagian kepala, macam bunjut ataupun yang dikenali sebagai hantu pocong. Wajahnya tidak jelas tetapi nampak hitam saja. Ali pun mengangguk. Dan itulah apa yang mereka saksikan. Memang dia melihat kepala pemandu Ford kuning tu terikat seolah-olah kain kafan orang meninggal. Wajahnya hitam, tidak berubah. Mereka pun berkhayal benda yang sama. Apa yang mereka nampak memang jelas sebab tingkap Ford bahagian pemandu terbuka luas. Sehingga sekarang Ali tertanya, siapa yang memandu kereta Ford Laser kuning misteri itu? Manusia, jin ataupun hantu? Dan dia juga teringat kisah hampir serupa, iaitu Volkswagen kuning di sebuah lebuh raya di Perak yang pernah menjadi bualan orang satu ketika dahulu. Dan jangan lupa, Volkswagen kuning juga pernah popular, iaitu di lebuh raya Karak. Untuk kisah yang kedua, kita akan menceritakan pengalaman seorang pengguna LPT yang pernah singgah ke RNR Penasing. Masa cuti, aku ikut keluarga mak saudara aku ke Terengganu. Kami datang sana untuk melawat atuk aku yang tinggal bersama dengan mak saudara aku yang lagi seorang. Dipendekkan cerita, kami pulang ke Selangor melalui lebuh raya LPT. Kami masuk LPT pada jam 8 malam, bertolak dari Hulu Terengganu. Setelah sejam perjalanan, aku rasa nak ke tandas. Jadi aku meminta kat bapa saudaraku untuk singgah kejap di RNR Penasing Terengganu. Dan untuk pengetahuan anda semua, jarak dari persimpangan masuk daripada LPT ke RNR Penasing sejauh 1 km. RNR itu nampak kelihatan baru dibuka, memandangkan dia ada 2-3 buah kedai je. Kelihatan ada juga 4 ataupun 5 keluarga yang berada di situ. Aku seorang je keluar untuk ke tandas. Yang lain semua tunggu dalam kereta. Kedudukan tandas agak tersorok tetapi cerah. Tandas di RNR Penasing ini sangat besar. Sebelah barat, timur, selatan, utara dalam bangunan itu sekurang-kurangnya ada 10 tandas untuk setiap bahagian. Di tengah ada 3 barisan singki yang setiap singki mempunyai cermin. Dan setiap barisan mempunyai lebih kurang 5 singki. Masa aku masuk tandas, aku terdengar ada orang menukar lampin anak sambil bercakap dengan anaknya mendalam lorat Kelantan. Aku rasa lega sikit. Sekurang-kurangnya tak rasa sangat. Sebelum aku masuk ke tandas, aku perasan macam ada seorang gadis di singki barisan kedua yang sedang berdiri menghadap cermin. Aku cuma nampak tudung bawal dan jubahnya yang berwarna hitam kosong. Aku tak perasan kasutnya warna apa sebab jubahnya labuh. Masa tu aku tak fikir pun. Apa-apa lagi memandangkan aku cuma nak lepaskan hajat je. Bila aku dah lega dan keluar dari tandas, aku rasa nak tengok lagi gadis tu. Sebab aku nak tengok apa yang dia buat. Sebab aku tak dengar apa pun. Dari awal lagi bila aku masuk, aku heran juga. Takkan dia pakai tudung mawal pun nak kata make up. Masa kat tandas tadi tak ada pula bunyi.
Paling tidak pun bunyi menutup bekas alat makeup pasti dengar, memandangkan tandas itu sunyi. Masa aku keluar dari bangunan tandas tu, aku tengok lagi gadis tu masih berada di tempat yang sama. Baru aku perasan sel otakku baru je berhubung. Dari mula pandang cermin, masa aku nak keluar pun dia masih dalam keadaan yang sama. Tengok cermin juga, aku telah nampak sesuatu. Sebenarnya dia pandang ke mana? Di pantulan cermin itu aku nampak dia seperti yang aku nampak dari belakang. Bila dia toleh kepalanya saja ke sisi, mesti dia nampak bayangannya bentuk lain, bukan? Atau lebih tepat lagi, aku tak nampak mukanya. Nak kata aku habis pun, paling tidaknya tuduknya mesti lebih berbahu. Aku mesti nampak matanya. Aku cuma nampak tudung yang dia pakai, lepas bahu sikit je. Aku tak nampak pun tangannya. Aku pun apa lagi, cepatlah menuju ke kereta. Rupanya pak saudara aku pun ke tandas. Selepas aku pergi tandas, selepas kembali ke kereta, entah kenapa tanya, betul kan kak yang naik kereta ni? Hihi. Aku dah tak tahan lah cuak. Dia boleh tanya macam tu. Mungkin dia pun rasa tempat tu lain macam, dan dia nak pastikan aku yang betul naik kereta dia. Aku fikir dalam perjalanan pulang, itu manusia ke makhluk lain? Nak kata manusia, aku tak pasang pun kaki dia. Tapi yang penting aku tak nampak muka dia. Depan belakang aku nampak sama je. Dekat cermin pun tak nampak mukanya. Kat belakang pun sama, tak nampak juga. Takkan pakai pada tudung kot? Tudung bawah pula tu. Takkan tak pandai kot? Nak kata aku berhayal, tak ada pula banyak kali aku tengok. Sabir je. Nasib baik aku tak buat beramah. Dan aku sendiri mengalami pengalaman apabila aku menggunakan bahasa baku supaya mudah difahami. Aku sebenarnya orang utara. Selalu aku akan ke pantai timur melalui Greek. Jadi aku tak tahu sangat jika ada cerita lain yang pelik di LPT. Itu adalah kisah yang telah diceritakan menerusi fiction shasha.com. Anda boleh tekan linknya di description di bawah nanti. Untuk kisah ini juga kita akan beralih ke RNR Ajil. Tetapi kisah untuk kali ini agak banyak, so saya akan cuba pendekkan. Untuk yang bahagian pertama di RNR Ajil, iaitu siulan di RNR Ajil dan lembaga di Bukit Belah di LPT 2. Seorang pengguna berkata, saya tidak akan sebutkan nama beliau, dia pernah mengalami penggangguan apabila menggunakan LPT 2, tetapi dia tak tahu pun. Aksiden ini juga berlaku kepada rakan dia sendiri di RNR Ajil, iaitu di awal lebuh raya berkenaan dibuka. Pernah berlaku ketika dalam perjalanan saya nak ambil kawan yang keretanya rosak apabila diganggu dengan siulan yang menakutkan. Kejadian ini berlaku kira-kira jam 2:30 pagi. Ketika saya memandu, terdengar siulan di tempat duduk belakang membuatkan saya risau dan rasa seriau. Menurut dia juga, untuk hilangkan bunyi itu, dia memasang radio dengan kuat dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam hatinya. Apabila dia tiba di kawasan terang, dia memberhentikan kereta dan memeriksa di bahagian belakang, tetapi tak ada apa-apa pun. Beliau juga menceritakan satu lagi insiden yang menyeramkan juga. Banyak cerita ni. Dengan rakannya berhenti di RNR2 juga, menurutnya ketika itu kawannya naiki kereta bersama isterinya manakala dia memandu sendirian. Saya nampak isteri kawan saya turun untuk ke tandas. Ini macam kisah tadi. Setelah selesai, dia naik semula kenderaan dan kami bergerak ke rumah masing-masing. Apabila tiba di rumah rakan di Jerangau Barat, ini saya tidak tahu. Kalau orang Terengganu tahu, boleh komen di bawah di bahagian mana Jerangau Barat.
Saya keluar dari kereta manakala isterinya tidak berganjak dari tempat duduknya. Dia membuat panggilan telefon daripada isterinya walaupun agak pelik. Dia mengangkat dan apa yang mengejutkan isteri dia sebenarnya masih di RNR Ajil. Apabila di dalam kereta, baru perasan rupa-rupanya ada makhluk yang menyerupai isterinya yang sudah tiada. Dan baru dah sedar yang berada di sebelahnya bukan isterinya. Cerita-cerita ni banyak diperkatakan sampai ada mendakwa lembaga hitam besar di atas jamban. Uish. Dia bertinggal bini dia di RNR Ajil. Dia ingat isteri dia ikut dia sekali. Dah sampai Jangan Barat baru perasan. Kisah ni amat menyeramkan. Untuk bahagian yang kedua, iaitu lembaga besar di Ajil Bukit Besi ataupun di sempadan dua bahagian tersebut. Seorang penarik kereta, kerjanya sebagai tukang tarik kereta, mengalami kerosakan apabila kemalangan yang membuatkan dia sentiasa berada di highway tersebut, dan berbagai faktor sebenarnya boleh menyumbangkan kemalangan. Menurutnya, paling penting banyak pun 3 kes kemalangan dalam sehari. Biasalah highway LPT. Antaranya kehadiran lembaga besar di sempadan Ajil dan Bukit Besi. Satu lagi gangguan makhluk berambut panjang dan berpakaian serba putih di sekitar Jerangau, dan lalu itu memang berlakunya kemalangan. Dan ada juga rakan yang kemalangan selepas terlihat lembaga hitam berlintas, dan ada yang sampai meninggal dunia. Na'udzubillah min zalik. Tapi saya percaya kemalangan ini berlaku disebabkan oleh pelbagai masalah seperti kehadiran binatang dan sebagainya. Untuk part yang last, ini pun menyeramkan, iaitu kubur lama dipindahkan. Walaupun laporan pihak berkuasa dah kata dah highway ini yang berlaku aksiden banyak, rupa-rupanya disebabkan highway ataupun disebabkan kecuaian pengguna itu sendiri. Itu semua karut bagi mereka lah, karut. Tetapi isu gangguan makhluk halus tetap menjadi perbuatan hangat pengguna serta penduduk. Ada yang percaya kononnya unsur-unsur mistik ini turut menjadi penyebab pusara di lebuh raya memandangkan satu demi satu kemalangan maut terus berlaku, apatah lagi tragedi berdarah itu sama dengan lokasi di kilometer tersebut. Anda boleh baca di mana-mana artikel tentang kemalangan. Dengan adanya kes kemalangan, dikatakan ada seseorang mengambil gambar dan ada dalam gambar tersebut. Tetapi yang peliknya, betul ke highway LPT adalah tempat yang paling kerap kemalangan? Apakah komen anda tentang RNR Ajil dan juga highway LPT 2 ni? Kalau anda ada kisah, anda boleh komen di bawah, ataupun anda boleh terus untuk bagi komen apa yang sebenarnya berlaku dan apa puncanya juga selain daripada pengguna yang cuai, terutamanya di kilometer yang tertentu yang mengalami kemalangan tetapi kebahagiaannya maut. Dan bagi yang keluarganya telah kehilangan salah seorang rakannya yang meninggal akibat kemalangan di LPT 2, kita sedekah Al-Fatihah untuk roh arwah.
Alright guys, itu saja video untuk kali ini. So dalam video kali ini, kalau kata ada kekurangan sikit daripada hasil sumber ataupun video yang aku share kepada korang tadi, aku minta maaf sangat. Kerana kalau aku hafal skrip pun kadang-kadang aku boleh terlupa. So aku just baca daripada artikel yang ada di akhbar ke, di social media ke, di TV ataupun sebagainya. So aku harap korang pun dah tahu dah tempat-tempat yang ada yang dah familiar dan ada yang baru tahu, oh ni rupanya. Tapi walaupun tempat tu berhantu, so kita still berhati-hati ketika kita melalui atau kita pergi ke tempat tu dengan cara yang sangat-sangat teratur dan tidak mendatangkan perkara yang mungkin akan memburukkan keadaan. Contoh macam kena rasuk ke, kena apa ke dan sebagainya. So guys, terima kasih kerana menonton video ini. Kalau korang suka video ni, korang boleh like, share, komen dan juga subscribe my channel. Tekan butang loceng di sebelah butang subscribe untuk dapat video-video baru aku yang akan datang. So guys, jumpa lagi di episod Negeri Pahang Darul Makmur, iaitu memang ada satu tempat yang famous. So jumpa lagi di episod Negeri Pahang. Assalamualaikum and bye bye. See you later in my next video. Jumpa lagi.